Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Jadi kita sudah masuk dalam bab yang berkait dengan bab yang berkait dengan al-kull, al-kulliyah, al-juzu, al-juz'iyah. Bab al-kull, al-kulliyah, al-juzu, al-juz'iyah. Dan dulu kita sudah bahas berkenaan dengan fasal pada penisbahan lafaz-lafaz bagi makna. Penisbahan lafaz-lafaz bagi makna, iaitu dipanggil sebagai kulli dan juz'i. Yang mana kalau kita sandarkan kepada makna, makna ini kulli, makna ini juz'i, dia bermaksud majaz. Dia bermaksud hakikat. Itulah. Kulli dengan juz'i bermaksud hakikat. Kalau kita sadarkan kulli dengan juz'i itu kepada lafaz, ia bermakna majaz. Sedangkan kalau kita sandarkan mufrad dengan murakkab kepada lafaz, itu makna hakikat. Sedangkan kalau kita bahas mufrad dengan murakkab, kita nisbahkan kepada makna, itu dipanggil sebagai majaz. Sekarang ni kita nak buat dulu kesimpulan khulasah berkenaan dengan pembelajaran yang lepas, berkenaan dengan penamaan yang berkaitan dengan penisbahan lafaz tu. Nisbah lafaz. Nisbah lafaz dengan lafaz yang lain, dia panggil sebagai nisbah. Dia panggil sebagai nisbah. Okey. Dia panggil sebagai Allah. Dia panggil sebagai nisbah. Apabila kita kata nisbah, maka dia bermaksud dia penisbahan antara satu lafaz dengan lafaz yang lain. Kalau kita mengaji kitab-kitab syarah ke hasyiah mana-mana pun, bila disebut tentang apa nisbah lafaz ini dengan ini. Contoh kita kata, apa nisbah lafaz Rasul dengan Nabi? Nisbah. Nisbah tu satu istilah sebenarnya. Dia nak bawa maksud satu istilah. Mantik, penisbahan lafaz dengan lafaz lain. Dia nisbah itu nisbah apa? Tabayun ke apa ke? Tu yang kita bahas nisbah ni. Okay. Jadi nisbah ni dia ada tiga lah. Kita bahagi kepada tiga. Kita bahagi kepada apa? Kepada tiga. Yang pertama dia panggil baina, di antara makna lafzi, di antara makna lafaz wa afradihi, dan afradnya. Baina makna lafzi wa afradi, antara makna lafaz dengan afradnya. Okey, penisbahan. Okey. Seperti contoh kita kata hak ni di bawah ni ada dua. Di bawah ni ada dua. Satu dipanggil dulu sebagai at-tawatu. Apa dia? At-tawatu, atau dipanggil sebagai al-muwafiq. At-tawatu ataupun dipanggil muwafiq. Contoh dia iaitu al-insan. Al-insan. Okey. Jadi makna insan ni apa dia? Hayawanun natiq.
kita gandingkan dengan afrad dia, afrad bagi insan, Mamat, Ali, Hazim, Pai, semua tu. Adakah mereka itu semua hayawan natiq serupa? Serupa. Maka serupa dia panggil nisbah antara afrad, Pai dengan Ali dengan semua tu dia panggil tawatu, muafiq. Tawatu muafiq. Itu yang pertama, bainal ma'al lafzi wa afradi. Yang kedua masih lagi bainal ma'al lafzi wa afradihi tapi dari sudut at-tasyakkuk. At-tasyakkuk, okey. At-tasyakkuk. Gini ke hijau dia? Asam macam ni kot. At-tasyakkuk. Tu. Okey, musyakkik lah. Iaitu apa dia? Contoh dia panggil dalam kitab al-bayad. Al-bayad. Al-insan ni kulli, juz'i dia ada afrad-afrad dia. Al-bayad ni kulli. Lafaz kulli, putih. Tapi afrad dia putih juga, putih yang berbeza-beza. Putih simen lain, putih baju lain, putih buku lain, putih kertas lain. Semua lain-lain belaka. Tu dia panggil apa? At-tasyakkuk. Jadi antara makna lafaz bayad dengan afradnya itu ada perbezaan tasyakkuk. Dulu siapa yang mengaji Hasyiah Syarqawi itu adalah yang dulu perbahasan tasyakkuk dengan tawatuk tu. Mutawatik maknan. At-tasyakkuk maknan. Makna ada tasyakkuk dengan afrad dia. Okey, ini pertama iaitu penisbahan antara makna lafaz dan afradnya. Yang kedua baina ma'na al-lafzain. Baina ma'na al-lafzaini. Dua lafaz. Dua lafaz mukhtalifaini yang berbeza. Mukhtalifaini. Tadi nisbah antara makna lafaz dan afrad, ada tawatu, ada tasyakkuk. Ni antara makna dua lafaz yang berbeza. Jadi dua lafaz yang berbeza ada dua di sini. Satu dia panggil apa? Dia panggil at-takhaluf. Apa dia? At-takhaluf. Iaitu beza. Bila kita itlaq satu lafaz dengan lafaz lagi satu, nisbah antara lafaz dengan lafaz tu dia panggil at-takhaluf. Dia panggil apa? At-takhaluf. At-takhaluf contoh dia apa? Ataupun dengan makna lain dia panggil at-tabayun. Dua makna yang bersama tu. At-tabayun. Jadi istilah khitab dia panggil takhaluf, tak silap. Ataupun at-tabayun. Ni istilah belaka ni. Contoh apa dia? Contoh kita nisbahkan lafaz yang pertama al-insan. Al-insan lafaz pertama dan lafaz yang kedua adalah faras. Kuda betina. Jadi insan satu lafaz, faras satu lafaz yang lain. Adakah sama? Tak sama. Al-insan hayawanun natiq. Faras hayawan yang lain. Ataupun kita buat asad. Asad hayawan. Asad tu singa. Singa tu hayawanun muftaris. Hayawan yang buas. Maka takhaluf dari sudut dua lafaz. Dua lafaz yang berbeza kita nisbahkan, maka dia jadi takhaluf berbeza. Tabayun berbeza. Lagi satu dia panggil sebagai at-taraduf. Ataupun lafaz itu muradif. Seperti apa? Al-insan. Kita buh al-insan dengan al-bashar. Al-insan dengan apa? Dengan al-bashar. At-taraduf muradif di sini, muradif di sini ialah al-insan dengan al-bashar, manusia. Jadi dua lafaz tak? Dua lafaz. Insan satu, lafaz kedua bashar. Jadi penisbahan makna antara insan dengan bashar apa dia? Sama maksud. At-taraduf, lafaz yang bersifat dengan taraduf, muradif. Tu. Muradif lah. Tu yang kedua. Yang akhir sekali, yang ketiga dia panggil sebagai penisbahan antara baina al-lafzi. Antara lafaz wa ma'anihi dan makna-maknanya. Makna-makna lafaz al-mukhtalifati yang berbeza.
Penisbahan juga. Penisbahan. Tapi penisbahan tu antara lafaz, yakni yang pertama lafaz dengan makna-maknanya, makna-makna bagi satu lafaz yang berbeza. Dia panggil apa? Al-ishtirak. Dia panggil apa? Al-ishtirak ataupun al-mushtarak lah. Al-ishtirak tu dia punya masdar dia. Ishtaraka yashtariku ishtirak. Ni al-mushtarak. Yang diishtirakkan. Lafaz yang diishtirakkan. Seperti apa? Contohlah kita bagi al-ain. Ataupun istawa. Istawa. Okay? Jadi, lafaz. Okay? Penisbahan antara lafaz al-ain dengan makna-maknanya yang banyak. Maknanya yang banyak tu dia panggil mushtarak lafzi. Mushtarak mana? Mushtarak lafzi. Kalau lafaz banyak tapi makna satu, itu taraduf. Al-insan, al-bashar, apa lagi? Kalau ada lagi, buh lagi. Itu semua dengan makna manusia. Itu taraduf, muradif. Jadi, ini perbahasan dari sudut nisbah lafaz antara makna lafaz dengan afradnya, ataupun makna dua lafaz yang berbeza, ataupun antara satu lafaz dengan makna-maknanya yang berbeza-beza. Dia panggil mushtarak. Okey. Ada satu lagi pembahagian. Satu lagi pembahagian dia panggil nisbah juga. Dia panggil nisbah juga, tapi nisbah ma'ani. Nisbatu al-ma'ani. Nisbah makna-makna. Tadi nisbah secara umum, nisbah antara makna lafaz dengan afrad. Nisbah antara makna dua lafaz yang berbeza. Nisbah antara lafaz dan makna-makna bagi lafaz tersebut yang berbeza-beza. Ini penisbahan antara makna pula. Penisbahan antara makna. Maka, apa nama tu? Dia ada 4. Penisbahan antara makna. Dia ada 4. Yang pertama, masih lagi kita kata tadi, macam tadi, at-tabayun. Ada lagi, at-tabayun. At-tabayun. Seperti tadi kita kata, insan. Kita ambil contoh ni. Insan dengan apa tadi? At-tabayun dengan faras. Dengan faras. Dari sudut nisbah makna apa dia? Beza tak? Beza. At-tabayun beza. Insan lain daripada faras dari sudut makna. Beza sangat. Sangat jauh. Okay. Yang kedua, dia panggil sebagai at-tasawi. At-tasawi. Ini semua istilah belaka tidak boleh diterjemah kepada bahasa Melayu. At-tasawi, iaitu dia panggil at-tasawi ni apa nama tu? At-tasawi ni iaitu perhimpunan, dia panggil istilah dia, kalau kita takrifkan, ayyajtami'a berhimpun. Okey, ayyajtami'a berhimpun al-ma'nayani. Berhimpun dua makna itu, walam yaftariqa, dan tidak berpisah. Contoh dia. Contoh iaitu natiq dengan dhahik. Okey. Natiq dengan dhahik. Berhimpun dua makna walam yaftariqa. Berhimpun dua makna apa? Yakni natiq ini salah satu daripada makna insan. Dhahik ini juga merupakan, boleh jadi salah satu daripada makna insan. Cuma natiq ini merupakan fasal dalam bab ta'rif insan. Dhahik ni ialah arab khas bagi ta'rif insan. Okey, itu dia panggil tasawi. Nisbah makna natiq dengan dhahik ialah at-tasawi. Serupa sahaja. Okey, serupa. Dan yang ketiga, nisbah makna lagi. Dia panggil umum, khusus, mutlak. Ni selalu jumpa ni. Nisbah, umum khusus mutlak rupanya penisbahan antara makna. Makna lah. Seperti apa dia? Seperti kita kata Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul. Semua Nabi itu tak semestinya Rasul, tapi semua Rasul adalah Nabi. Dia dalam kaedah dia, dia lagu ni. Tu. Yang ni khusus.
Yang dalam kotak kecil ni khusus, hak ni umum. Okey. Hak ni apa dia? Umum. Umum khusus mutlak. Umum khusus mutlak. Kalau at-tabayun ni kalau dari sudut bulatan tu 1, 2. Dia tak sentuh langsung. Dia hak ni lain. Ni insan ni faras, lain-lain. Kalau at-tasawi pula 1 je. 1 je. Di sinilah natiq, di sinilah dhahik. 1 je. Yang berhimpun sama tasawi. Kalau umum khusus mutlak lagu ni. Okey. Habis. Senang tu. Umum khusus mutlak sebab pernah jumpa selalu. Dan satu lagi pernah jumpa juga, iaitu dia panggil sebagai umum khusus biwajhin. Umum khusus dengan satu wajah. Contoh apa dia? Umum khusus biwajhin. Contoh apa dia? Khatam tu. Dengan hadid. Okay. Cincin dengan besi. Tidak semua cincin itu besi dan tidak semua besi itu cincin. Tu. Okey. Tu alaqah dia lagu ni. Alaqah dia. Tu. Ini berjumpa antara khatam dengan hadid di sini. Iaitu khatam ada sebahagiannya ialah daripada besi dan besi ada sebahagiannya daripada cincin. Sebahagian-sebahagian tu sinilah. Tapi tak semua khatam itu hadid. Mana? Sini. Tak semua hadid, tak semua besi itu khatam cincin sini. Ini umum khusus biwajhin. Ini penisbahan antara makna. Penisbahan antara apa? Antara makna. Habis. Itu dari sudut pembahasan makna-makna. Tengok baliklah nanti. Kalau tak sempat tu. Sempat kot. Tu, okey. Mudah ni. Ni istilah-istilah ni kita kena ingat bila kita mengaji ilmu syarah, kitab-kitab syarah ataupun hasyiah. Okey. Dan satu lagi yang last yang berkaitan al-kul dengan kulliyah tu. Okey. Blur pula. Sebab apa blur ni? Okey, al-kul. Kita perbahaskan al-kul. Tu al-kul. Al-kul dengan al-ba' sekali lah. Okey, al-kul dengan al-ba' sekali. Termasuk sekali lagi. Ya, tak apalah. Yang pertama, bahagi pada 3, al-kul. Al-kul, dia panggil al-kul al-majmu'i. Al-kul al-majmu'i. Okey. Contoh kitab. Kitab tak bagi pun. Kita beri contoh dulu. Wa yahmilul arsya. Quran ni. Wa yahmilul arsya. Dan menanggung ia oleh malaikat akan aras. Rabbika, aras Tuhan kamu. Tak ada al-hilam. Arsya rabbika. Tu. Aras Tuhan kamu. Fauqahum. Atas mereka itu malaikat. Yaumaidin, pada hari itu. Ini pada hari kiamat. Berapa? Thamaniyatun. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yaumaidin thamaniyah. Jadi syahidnya thamaniyah. Adakah kullu fardin min thamaniyah? Tak. Hukum yang kata kena tanggung arah itu kena kepada ke-88. Himpunan kepada 8 ini. Bukannya tanggungan arah itu terkena kepada setiap satu daripada 8 ni. Bukan. Tu. Jadi himpunan 8 ni lah yang menanggung arash. Okey, dia panggil kul al-majmu'i. Lawan dia ialah al-kulliyah. Al-kulliyah ni kan, ni al-majmu' al-majmu'ul mahkumu alaih. Himpunan yang dihukumkan ke atasnya. Jadi samaniyah ini 8 malaikat ni yang dihukumkan tanggung. Bukannya setiap satu daripada 8. Okey. Izah tu. Yang lawannya ialah al-kulliyah. Al-kulliyah kullu fardin. Setiap satu. Kullu fardin. Seperti apa dia? Kullu man 'alaiha fanin. Setiap orang 'alaiha, atasnya itu fana. Atasnya itu fana. Okey. Kullu man 'alaiha fan. Kul yakni kulliyah. Ay kullu fardin min al-afrad 'alaiha fan. Senang tu. Tu kulliyah.
Ya, ada satu lagi yang kita panggil semalam sebagai al-ba'd al-majmu'i. Al-ba'd al-majmu'i. Okey, al-ba'd al-majmu'i. Al-ba'd al-majmu'i. Okey. Iaitu seperti contoh apa kita bagi semalam. At-talabatu hadaru. At-talabatu hadaru. Pelajar-pelajar itu semuanya, pelajar-pelajar itu mari hadir. Jadi at-talabah murad di sini contohnya murad musannih, contohlah murad musannih. At-talabah di sini bukan semua talabah tapi dengan makna majmu'uhum. Dengan makna majmu'uhum, kebanyakan daripada pelajar, bukannya jami'uhum, bukan kesemua sekali. Tu. Bila kita muradkan at-talabah dengan makna kebanyakan dia, maknanya itu dia al-ba'd al-majmu'. Al-ba'd al-majmu'. Dia panggil apa? Al-ba'd al-majmu'. Himpunan sebahagian pelajar sahaja yang pergi. Himpunan bagi sebahagian pelajar-pelajar sahaja yang hadir. Kita menghukumkan sebahagian himpunan pelajar tu. Macam ni, kita hukumkan kesemua himpunan samaniyah ini. Semua himpunan samaniyah ini yang dihukumkan tangguh arah. Hak ni kita kata talabah, tapi kita maksudkan himpunan sebahagian, kebanyakan, majoriti himpunan pelajar itu kita hukumkan dia hadir. Itu al-ba'd al-majmu'i. Jangan kita semabur dengan al-kul al-majmu'i. Al-kul al-majmu'i kita hukumkan samaniyah ini semuanya ialah menanggung arah. Bukannya kullu fardin minat samaniyah. Bukan setiap satu malaikat yang daripada 8 ni yang menanggung. Tak. Bahkan semua samaniyah 8 ni yang menanggung arash. 4 kali ulang. Okay. Jadi muqabil dia ialah juz'iyah yang kita bahas malam. Juz'iyah ni lah yang macam ba'dul hayawani insanun. Ba'dul hayawani mada insanun. Jadi kita hukumkan setiap afrad, sebahagian daripada setiap afrad hayawan itu ialah insan. Tu dia panggil ba'd. Sedanglah juz'iyah ni. Biasanya hadis sedangnya juz'i ni yang susahnya nak kita beza kulli majmu' dengan kulliyah. Okey. Takut kita kata benda ada kulli semuanya kulliyah, belum tentu. Macam kita buat contoh semalam, kullu insanin. Okey. Kullu insanin. Okey, kullu insanin yushilu as-sakhrata al-'azimata. Setiap manusia boleh angkat batu besar. Adakah setiap masa kullu fardin minal afradil insan? Tak. Setiap manusia mana boleh angkat batu besar, bahkan kena majmu'. Himpunan daripada insan itu baru boleh angkat batu besar. Kalau setiap manusia tak boleh angkat batu besar. Sebab tu ada hadis kullu bid'atin dhalalah. Allah. Dhalalah. Jadi kul di sini adakah kul dengan makna kulliyah? Wahabi faham kulliyah. Tu pun walaupun dia tak tahu istilah kulliyah kulliyah. Dia tak mengaji mantik. Dia kata kulliyah, bila kata kulliyah ai kullu fardin min afradi bid'atin dhalalah. Setiap benda apa-apa sahaja yang baru maka bid'ah dhalalah. Itu dia panggil dhalalah. Sesat. Padahal aku di sini dengan kul dengan makna majmu'. Himpunan, kebanyakan, sebahagian daripada himpunan bid'ah itu yang sesat, bukan semua. Tu. Bukan semua, bukan kul dengan makna jami', bahkan majmu'. Kalau jami' jadi kulliyah lah, setiap suatu semuanya bid'ah. Okay. Jadi kita faham di situ. Ini merupakan alat nak faham Quran dan hadis. Jadi kita baca hadis, kita baca Quran, kita kaitkan dengan mantik, kita akan tenang baca Quran. Tak mudah menyalahkan ulama, tak mudah menyesatkan Asy'ariyah seperti Jahmiyah, tak mudah untuk kita sesatkan orang lain walaupun dia tidak sepandangan kita secara cepat. Walaupun musuh kita itu Wahabi, bila cakap Wahabi cakap gitu.
Wahabi cakap itu. Kalau dia cakap benda yang betul, kita terpaksa akui cakap yang betul. Jadi kita letakkan neraca perbahasan, kritikan itu kepada tempat dia, bukan kerana kebencian terhadap mereka. Kadang-kadang apa yang mereka sebut betul-betul lah. Tu. Tu. Macam contoh malam Ustaz Mahdi hafizahullah taala cerita, semalam bahasa Syarqawi cerita siapa? Cerita pasal bahwasanya para sahabat, para tabi'in tidak membahaskan ta'aluk sifat, tidak membahaskan pembahagian sifat, tidak membahaskan tentang sifat itu ainul zat ke atau ghairu ainil zat, adakah dia itu diri zat ke ataupun bukan, adakah dia bergabung dengan zat ataupun bukan. Hak tu memang sungguh sahabat tidak bahas. Kerana benda-benda itu semua tidak boleh difahami dengan akal. Tak pernah jumpa. Dan kalau Wahabi kata begitu, kita kena akui lah, betul lah. Sahabat tak mengaji. Sahabat tak sebut ta'aluk. Sahabat tak sebut bergabungnya sifat dengan bergabungnya ataupun sifat itu ainul zat ke bukan ainul ghairu zat. Kita kena akui lah sebab benda tu betul semua. Dia sebut lagi tak. Tidak wajib kita bahas berkenaan bahawasanya sifat itu adakah ainul zat ataupun zat. Tidak kita wajibkan dia itu ta'aluk apa. Tapi dengan syarat, kalau tak wajib belajar tu satu. Tapi kalau kita tersilap memegang salah satu daripada sifat-sifat Allah Ta'ala, silap faham, boleh pergi kepada fasik, boleh pergi kepada kafir. Walaupun tidak wajib pada asalnya. Tidak wajib dah bahas ta'aluk tu. Tapi kalau silap faham tentang ta'aluk kudrat Allah Ta'ala contohnya, maka bila kita boleh jadi ke arah fasik, boleh jadi ke arah kufur. Tengok kepada i'tikad kita. Tu dia punya natijahnya. Tu okey. Yang ketiga, ni senang saja. Yang ni malahu ajza. Kul yang malahu ajza. Barang yang padanya barang itu ada ajza, ada juzuk-juzuk. Ada apa? Ada juzuk-juzuk. Seperti apa? Seperti al-insan lah contoh. Al-insan tu Al-insan dia panggil kul. Keseluruhan insan. Lawan dia dia panggil al-juz'u. Lawan dia panggil al-juz'u. Juz'u. Mana contohnya? Yad, wajah. Tu qadam. Qadam. Okey? Yad, wajah, qadam. Bukan qadam. Ini juz'u daripada yad, tangan juz'u daripada insan. Wajah juz'u daripada insan. Qadam juz'u daripada insan. Insan ni kul. Hak ni juz'u. Tu okey? Ni dari sudut perbahasan kul dengan juzuk yang malahu ajza. Jangan selabur dengan kul majmu' ni. Jangan selabur dengan ba'd al-majmu' ni. Okey? Tu. Jadi beza antara kul majmu' dengan ba'd majmu'. Kul majmu' samaniyah, himpunan samaniyah ini yang dihukumkan tangguh arsy. Kalau hak ni ba'd at-talabah dengan makna majmu' dengan makna kita hukumkan yang hadir itu ialah sekumpulan pelajar sahaja, sekumpulan majoriti pelajar sahaja, sebahagian pelajar sahaja yang mari. Tapi kita bubuh at-talabah. Bukannya al-kull al-majmu' ni, bukannya setiap kullu fardin min afrad ni tak. Bukan kullu fardin min afradit talabah yang mari. Bukan semua orang mari tak. Tapi murad at-talabah di sini ialah majmu'uhum, iaitu himpunan bagi sebahagian pelajar yang hadir. Himpunan bagi sebahagian pelajar yang hadir. Okey. Habis. Itulah sekadar kita punya peta pada pagi ini. Kemudian kita sambung dalam kitab kita. Katanya apa? Dalam bab ta'rif. Tu penat juga tu ni. Pegang phone setengah jam. Kalau kita ada whiteboard senang lah. Ni whiteboard Jawa miskin. Whiteboard Alibaba. Maksud. Kemudian masuk hari ini perbahasan yang baru, senang saja, iaitu at-ta'rif. Ataupun dia panggil al-mu'arrif, ataupun dia panggil maqasidut tasawwur, ataupun dia panggil al-qaulus syarih. Al-qaulus syarih ni perkataan syarih lah, perkataan yang mensyarahkan. Ada 5 bait di sini. Jadi boleh apa? 5 bait lagi.
قال أي قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata Syekh Abu Zaid Abdul Rahman bin Muhammad As-Saghir Al-Akhdari rahimahullahu ta'ala, mu'arrifun ila thalathatin kusim haddun wa rasmiyun wa lafziyun ulim fal haddu bil jinsi wa faslin waqa'a wal rasmu bil jinsi wa khassatin ma'a wa naqisul haddi bi faslin aw ma'a jinsin ba'idin la qaribin waqa'a wa naqisur rasmi bi khassatin faqat أو مع جنس إبعاد قد ارتبط وما بلفظي لديهم شهرا تبديل لفظ برديف اشهرا. Kata musannif qala faslun fil mu'arrifati. Bermula ini satu fasal pada menyatakan ta'rif-ta'rif. Mu'arrif lah. Mu'arrif itu ta'rif. Mu'arraf yang ditarifkan. Al-insanu hayawanun natiq. Hayawanun natiq dia panggil mu'arrif atau ta'rif atau al-qawlu syarih. Al-insan tu dia panggil mu'arraf yang ditarifkan. Mu'arrifun ta'rif itu ila thalathatin kusim. Mu'arrifun itu ialah naik fa'il bagi kusim. Ay qusimal mu'arrifu ila thalathatin. Saya gitulah tarkib, tapi disebabkan daruratus syi'ri dia terbalik habis. Mu'arrifun ila thalathatin kusim. Mu'arrif ta'rif itu kepada tiga bahagian dibahagikan. Jadi ta'rif ada tiga bahagi. Ta'rif ada apa? Ada tiga bahagi. Iaitu dipanggil sebagai al-had, ar-rasam, al-lafz. Al-lafz. Al-had, al-rasam, al-lafaz. Itu tiga. Tiga ada makna al-had, wal-rasam, wal-lafz. Okey? Apa dia? Badal haddun wa rasmiyun wa lafziyun ulim. Had, rasam, lafaz diketahuilah dia. Okey? Had, rasam, lafaz. Lafaz ni lafzi lah. Terjemahan ta'rif secara lafaz. Saya kita belajar. Falhaddu bil jinsi wa faslin waqa'a. Falhaddu, maka bermula had. Fa dipanggil fa fasihah. Idza alimta ma'rifatahu tafsilan, idza aradta ma'rifata al-haddi wal rasmi wal lafzi tafsilan fa al-haddu, maka bermula al-had ay al-haddu tam. Had di sini dengan makna al-haddu tam. Ya, ada al-haddut tam, al-haddun naqis. Ar-rasmut tam dengan ar-rasmun naqis. Dan al-lafzi. Lima pembahagian. Jadi kalau al-haddut tam ialah dia punya ta'rif dia mesti ada bil jinsi wa faslin waqa'a. Jenis, jinsun dengan fasal waqa'a berlaku ia. Nak buat ta'rif secara al-haddut tam, had tepat secara sempurna ada dua, jinsun wa faslun. Ada jenis, ada fasal. Ini istilah belaka. Ada jinsun wa fasl. Ini yang dia panggil kulliyatul khams. Ini dia panggil kulliyatul khams. Dulu kita bahas kan faslun tu apa? Dah bahas dah dulu. Faslun dengan jins tu apa dia? Jadi tak ada masalah lah. Sebab tu kita kena bahas tu dulu. Sebab dia nak masuk ta'rif ni faslun, jinsun, arak khas, arak am, datang apa tu. Dulu kita dah belajar dah ada jinsun, faslun, nau'un, arak khas dengan arak am. Okey. Jadi sekaranglah tarikh ni. Warasmu bil jinsi wa khassatin ma'a. Warasmu dan apa? Dan takrif rasam pula. Ai ar-rasmu tam. Yakni rasam yang tam itu bil jinsi. Bila itlaq jinsi di sini bil jinsi macam tadi fal haddu bil jinsi ai jinsul qarib. Ya, ada jinsul qarib, jinsul ba'id. Jinsul qarib jenis yang dekat dengan mu'arraf tadi. Kalau jinsul ba'id jinsun yang jauh daripada mu'arraf tadi. Pegang tu dulu. Tobik tu dulu, pegang tu dulu. Sekali dia syarah. Warasmu bil jinsi ay bil jinsil qarib. Sama juga. Rasam tam itu dia gunakan ta'ris dengan jinsin qarib, tetapi bukan dengan fasal, tetapi dengan wa khassatin. Dengan arad khas. Dengan arad khas. Sifat ciri-ciri yang khusus bagi mu'arraf itu. Seperti insan
Hayawanun dhahikun. Dhahikun ialah arat khas bagi insan. Ciri-ciri sifat yang khusus bagi insan. Itu boleh dijadikan ta'rif sebagai arat khas. Tu, okey. Ma'a, bersama ia, bersama jinsu dengan khasah tu lah. Wa naqisul haddi bi faslin aw ma'a. Wa naqis, dan adapun had yang naqis. Wa naqisu ay al haddun naqis. Tadi al haddut tam, ni al haddun naqis, bahagian ketiga. Okey, wa naqisul haddi ay al haddun naqis lah. Dia panggil idhafat sifat kepada mausuf. Asalnya al haddun naqis, idhafatkan wa naqisul haddi. Bi faslin, dia takrifkan. Kalau naqis, kalau had yang naqis, dia takrifkan dengan fasal sahaja. Sahabat ada dengan fasal sahaja, atau ma'a, atau bersama-samanya, bersama-sama fasal itu jinsin ba'idin. Fasal dengan jinsin ba'id. Kalau dia takrifkan dengan fasal sahaja atau dengan fasal serta ada jinsun ba'id, jinsun ba'id serta fasal, maka tu dia panggil sebagai al-had an-naqis. Seperti insan, dia terjemah sebagai jismun natiqun. Fasal ada tak? Ada fasal. Jinsun adalah ada jinsun tapi ba'id. Jismun tu ba'id. Yang dekat lagi ialah al-hayawan. Sebab jismun tu ada pecah pula. Jismun ada an-nami wa ghairun nami. An-nabi yang membesar, ghairun nami yang tidak boleh membesar. Ghairun nabi, bawah dia lagi jamadat. An-nabi, bawah dia lagi ada hayawan, ada tumbuh-tumbuhan. Bawah hayawan ada insan. Jadi insan dengan hayawan itu lebih dekat. Jadi hayawan itu jinsun ba'id, jinsun qarib daripada jismun. Tu. Okey. Habis. Atas lagi jauhar. Atas jisim lagi jauhar. Insan itu jauharun natiqun. Lagilah jauh daripada jisim. Sebab jauhar ada dua. Satu jauhar firik dengan jauhar murakkab. Jauhar murakkab tu dah dia panggil jisim. Jisim bahagi dua, ghairun nami dengan an-nami. An-nami pula yang menerima tumbesaran, pecah lagi hayawan, tumbuh-tumbuhan dan lain-lain. Hayawan ada insan, insan ada ahbab, semua tu. Baru dia main ke afrad, paling bawah ni. Okey. Habis, la qaribin, tidak yang qarib, yakni tidak yang jinsun qarib. Waqa'a, berlaku ia. Wa naqisur rasmi bi khasatin faqat, dan kalau naqis rasam pula, rasam yang naqis idhafat sifat kepada mausuf. Yang rasam, takrif rasam secara naqis pula, dia akan takrifkan dengan khasah, dengan arat khas, dengan arat khas. Seperti dia kata al-insanu dhahikun, insan itu ialah orang yang ketawa. Dia takrifkan gitu. Boleh tak? Boleh. Dia panggil rasam yang naqis. Tu. Au ma'a jinsini ba'din qadir tabaq, atau beserta ataupun arat khas dengan jinsun ba'id. Jinsini ba'din. Jinsun ba'id tu. Jinsini ba'din itu jinsin ba'id. Jinsin ba'id dengan khasah dia panggil sebagai naqis rasam. Rasam yang naqis. Contoh kita kata al-insanu jismun dhahikun, atau al-insanu jauharun dhahikun. Itu takrif juga, tapi takrif rasam yang naqis. Okey. Qadir tabat, sungguh telah tertabat ia tersebut. Wa ma bi lafdhin ladaihim syuhira, dan barang dengan lafaz itu ladaihim, di sisi mereka itu, manatiqah syuhira, masyhur ia. Takrif dengan lafaz nombor 5. Takrif dengan lafaz, penukaran lafaz antara lafaz yang majhul dengan lafaz yang lebih maklum. Contoh kita tak tahu lafaz ghadhanfar. Apa dia ghadhanfar? Al-asadu. Tu takrif bagi ghadhanfar, dia panggil takrif lafzi. Dia tukarkan ghadhanfar kepada asad. Sebab ghadhanfar tu memang asad, cuma ghadhanfar tu kita tak pernah tengok, tak pernah dengar. Tak pernah dengar apa dia lafaz ghadhanfar, tak pernah tengok, tak pernah tahu. Kalau diterjemah, dia takrifkan al-lafzu. Al-lafzu ialah diterjemahkan al-asad. Jadi al-asad itu takrif secara lafaz. Tabdilul lafzi bi radifi nishara.
iaitu menukarkan lafaz, tabdilu lafzin, idhafat masdar kepada maf'ul bih, menukarkan lafaz bi radifin, yakni bi lafzil muradif lah, dengan lafaz yang sama erti, ishara, yang masyhur ia. Tu. Kita letakkan lafaz yang lebih diketahui orang. Ghadhanfar tak faham. Oh, apa dia? Asad. Asad lebih diketahui umum daripada Ghadhanfar. Habis. Aqulu, telah berkata ia oleh aku, ay aqulu fi hadha syarhi lamma qaddama al-kalama ala mabadi'it tasawwurati, tatkala telah mendahului ia oleh musannif akan kalam, akan perkataan, ala mabadi'il at-tasawwurati, ala muta'allaq bagi qaddama mendahulukan atas mabadi yang at-tasawwurat. Okey, mabadi tasawwurat hak dulu tu al-kulliyatul khams, perbahasan lafaz dan sebagainya. Wahia, dan bermula dia. Apa dia mabadi tasawurat tu? Waktu istinaf bayani jawabun amma yuqal. Istinaf ada dua, istinaf bayani jawabun amma yuqal dengan istinaf an-nahwi. Al-istinafu an-nahwi. Kalau al-istinafu an-nahwi, dia tidak ada soalan yang muqaddar. Dia tidak ada soalan yang ditakdirkan sebelumnya. Dia tidak ada kaitan lah tu dengan ayat sebelum tu. Tu istinaf an-nahwi. Kalau ada kaitan dengan ayat sebelum dia, itu seolah-olah ada soalan yang muqaddar. Tu dia panggil al-istinaf bayani. Al-istinaful bayani. Wahia, dah apa dia mabadi tasawurat tu? Wahia, dan bermula dia mabadi tasawurat, khabar al-kulliyatu, sifat al-khamsu, kulliyat yang 5. Akhadha ni fi'il syuru', dia bagi fi'il syuru'. Apa fi'il syuru'? Fi'il syuru' ni ialah fi'il nak masuk sesuatu. Akhadha fi'il syuru', syara'a fi'il syuru'. Yakni masuk ia, telah masuk ia oleh musannif, yatakallamu. Sebab tu dia kata boleh dua fi'il. Tu dia panggil fi'il syuru'. Akhadha tu dia panggil fi'il syuru', fi'il nak masuk sesuatu dalam perbahasan. Akhadha al-musannif, telah masuklah musannif itu. Yatakallamu, bercakap ia oleh musannif, ala maqasidiha, atas maqasidnya, maqasid tasawurat pula. Gapo maqasid tasawurat? Istinaful bayani jawabun amma yuqal, ataupun min su'al muqaddam wahia. Dan bermula dia maqasidut tasawurat, khabar al-qawlu, ialah qaul, sifat asy-syarihu, yang mensyarahkan. Tu istilah tu kita terjemah ya. Al-qawlu syarih tu highlight satu istilah. Fal mu'arrifatu, dan maka fal mu'arrifatu, maka bermula al-mu'arrifat itu, jam'u mu'arrifin, ialah khabar jamak bagi perkataan lafaz mufradnya mu'arrif. Tu bikasri ra'i, ay hala kaunihi maqru'an. Bikasri ra'i, ba ta'aluk kepada muta'alaq hal yang mahdhuf, takdir hala kaunihi maqru'an, ay hala kauni mu'arrifin maqru'an bikasri ra'i, dengan dikasrahkan ra. Bukan mu'arraf. Kalau mu'arraf yang ditarifkan, mu'arrif ialah ta'rif. Wa yuqalu, dan dikatakan lahu, baginya, bagi al-mu'arrif itu, ta'rifun, ialah ta'rif. Ta'rifun na'ib fa'il yuqal. Dikatakan juga ta'rif. Ta'rif pun dipanggil, al-mu'arrif dia panggil, al-qaul syarih pun panggil. Tiga. Wa qaulun syarih, wa qaulun syarihun aidan, dan qaul syarih juga dikatakan. Aidan ay kama ta'rif, kama yuqalu lahu ta'rif. Aidan ay kama yuqalu lahu ta'rif. Ta'rif pun dia panggil, qaulun syarih dia panggil, al-mu'arrif pun dia panggil. Wa huwa, dan bermula dia
Dan bermula dia al-qaulu syarih at-ta'rif itu istinah bayani jawabun amma yuqalah. Dah apa dia ta'rif, apa dia qaulu syarih, wa huwa, dan bermula dia yang qaulu syarih dengan ta'rif tadi, maka dati ma'rifatuhu sababan fi ma'rifatil mu'arrafi. Tu ialah barang ma tu khabar, makanat barang yang adalah ia oleh adalah ma'rifahnya, ma'rifah ma, ma'rifatu isim kanat, hu mudhafu ilaih, kembali kepada ma, sababan khabar kanat, ialah menjadi sebab. Kenalnya barang tersebut menjadi sebab pada fi ma'rifatil mu'arrafi, pada mengenalkan, sebab bagi mengenalkan juga al-mu'arraf bi fathir ra'i, ay hala kaunil mu'arrafi maqru'an bi fathir ra'i, ba ta'alluq kepada hal yang mahdhuf. Jadi tahu ta'rif menyebabkan tahu mu'arraf. Kita faham ta'rif, kita faham al-qaul syarih, kita faham al-mu'arrif, menyebabkan kita faham al-mu'arraf. Tu. Okey. Kal seperti ai wa zalika thabitun, dan bermula demikian itu al-mazkur tadi tu thabit, ia kal hayawani, seperti al-hayawan an-natiqi, yang natiq fi ta'rifil insani, pada ta'rif insan. Kita faham al-hayawanun natiq, kita faham hak tu menjadi sebab kepada kita juga kenal insan. Kita kenal insan lah. Al-hayawanul muftarisu, itu ta'rif menyebabkan kita kenal itu ialah hakikat singa. Tu. Okey. Fa inna ma'rifatahu, maka inna ma'rifatahu, sesungguhnya mengenalnya al-hayawanun natiq itu ialah khabar inna sababun, ialah menjadi sebab fi ma'rifatil insani, fatu fatafrilah, fi ma'rifatil insani, pada mengenalkan lafaz insan yang merupakan mu'arraf dia. Kenal hayawan natiq, kenallah insan tu. Kenal hayawan muftaris, kenallah al-asad tu. Tu. Wa huwa, dan bermula dia okey. Dan bermula dia at-ta'rif itu khamsatu aqsam. Istinaf bayani jawabun amma yuqala. Dah berapa ta'rif bahagi? Berapa bahagian ta'rif? Wa huwa, dan bermula dia ta'rif itu khabar khamsatu aqsamin, ada 5 bahagian. Pegang ni, ta'rif ni ada 5 ni. Ada 5 ni. Huwa, bermula dia mana? Yang pertama. Kita nak baca haddin tamin, haddun tamun, silap. Haddun tamun, haddun badal bagi khamsatu, atau kita buat jadi khabar kepada mubtada mahdhuf taqdiruhu ahaduha, atau kita jadikan dia maf'ulun bih li fi'lin mahdhuf taqdiruhu a'ni, atas lughah Rabi'ah. Atas lughah Rabi'ah. Rabi'ah kata haddan taman, tidak perlu tambah alif, bahkan cukup dengan khat sebegini, seperti mana khat marfu' dengan majrur, haddun dengan haddin lagu ni, maka haddan pun tak perlu tambah alif. Sah juga dari sudut lughah Rabi'ah. Wa naqisun, dan yang naqis, yakni haddun naqis, atah bagi kata tam. Wa rasmun tamun, atah bagi kata had. Wa rasmun tamun, yang ketiga rasam secara tam. Wa naqisun ai, atah bagi kata tam, ai wa rasmun naqisun, yang tu yang keempat, dan yang terakhir wa ta'rifun bil lafzi, dan ta'rif dengan lafaz. 5 itulah. Okey, al-haddun tam, al-haddun naqis, ar-rasmut tam, ar-rasmun naqis, al-lafzi. Tu okey. Fal haddut tam, tafri'nya fasihah, fa fasihah. Fal haddut tamu, maka bermula had, sifat yang sempurna itu, huwa mubtada yang kedua, at-ta'rifu khabari, yang khabar bagi mubtada kedua, jumlah itu ialah khabar bagi al-hadd. Huwa at-ta'rifu, ialah at-ta'rif bil jinsi, dengan jinsi. Tu at-ta'rifu bil jinsi, ta'rif dengan jenis.
Okey, bil jinsi ba tu muta'allaq, ta'alluq bagi muta'allaq hal yang mahdhuf, taqdiruhu hala kaunihi kainan bil jinsi. Hal keadaannya, keadaan at-ta'rif itu adalah ia, ta'rif itu dengan jenis. Wal fasli, sebab ba tu bertakluk, mesti ada takluk. Bil jinsi dengan jenis. Wal fasli, ataf baik kata al jinsi dengan fasal al qaribaini, yang dekat keduanya. Sifat bagi al jinsi wal fasli, yang dekat keduanya. Okey, yang dekat keduanya. Tu okey. Jinsun yang qarib dan faslun yang qarib. Jinsun yang qarib dengan faslun yang qarib. Okey. Kata'rifil insani ay wa dhalika thabitun. Kaf muta'allaq bagi khabar mahdhuf. Khabar bagi mubtada yang mahdhuf juga. Jumlah yang mahdhuf lah. Ay wa dhalika thabitun kata'rifil insani bil hayawanin natiqi. Mana fasal ya? Fasal ya al-hayawan. Al-hayawan tu adalah bukan. Mana jinsun dia? Jinsun dia ialah al-hayawan. Jinsun qarib dia bagi. Hayawan tu jinsun qarib. Sebab bawah hayawan ada yang binatang, kambing, lembu, manusia. Jadi insan tu sebahagian daripada afrad hayawan. Tu dia panggil sebagai jinsun. Kemudian yang membezakan antara manusia dengan haiwan, kambing, lembu, kerbau, semua tu apa dia? Natiqun. Itu faslun qarib. Natiqun, yang boleh bertutur. Lazim daripada boleh bertutur, boleh berfikir. Habis. Senang ni. Wal haddun naqisu, dan bermula had yang naqis pula. Ialah huwa, bermula dia al haddun naqis, at-ta'rifu khabar bagi mubtada kedua, jumlah itu khabar bagi mubtada pertama. At-ta'rif bil fasli, ta'rif dengan fasal wahdahu, hal bagi al-fasl, ay hala kaunihi munfaridan, kena takwil jadi isim wasah. Wahdahu ay hala kaunihi munfaridan, dia sajalah. Wahdahu, dia saja. Kita ta'rifkan dengan fasal sahaja. Fasal semata-mata. Fasal sahaja. Okey? Wahdahu. Fasal seperti apa kita kata al-insan itu adalah an-natiq, maka itu adalah al-haddun naqis. Kata'rifihi, seperti mentarif ay wa dzalika thabitun, kata'rifihi kata'rifil insani bin natiqi faqat ay duna ghairihi. Tu seperti mentarifkan insan itu dengan natiq faqat sahaja, yakni bukan selainnya. Faslun qarib tu. Au bihi, atau dengan dia, dengan natiq, dengan fasal ma'al jinsil ba'idi, beserta dengan jinsul ba'id. Kata'rifihi ay wa dhalika thabitun kata'rifihi kata'rifil insan bil jismin natiqi, dengan jisim yang natiq. Jisim itu adalah jinsul ba'id, al-natiq itu adalah fasal dia. Senang tu. Okey. Warasmut tammu, dan bermula rasam tam pula ialah huwa, bermula dia rasam tam, at-ta'rifu khabar, ialah merupakan ta'rif bil jinsil qaribi, dengan jinsun yang qarib, wal khassati ay wal aradil khassati, arad khas lah. Dia guna jinsun qarib serta arad khas. Mana? Kata'rifi ay wa dhalika thabitun kata'rifil insani bil hayawanid dhahiki, seperti mentarifkan insan dengan hayawanid dhahik. Ta'rifil insan idhafat masdar kepada maf'ulun bihi, bil hayawanid dhahiki, dengan hayawan yang ketawa. Ad-dhahiki itu adalah arad khas, dengan jinsun qarib tu ialah hayawan. Senang ni. Tu dia panggil rasam tam. Dia panggil sebagai rasam tam. Warasmun naqisu, dan bermula rasam yang naqis pula ialah bil khassati wahdaha, secara dengan khas, wahdaha ay hala kauniha munfaridan, hala kauniha munfaridan, dengan khas semata-mata. Rasam yang naqis ialah dengan ditakrifkan secara khas saja, seperti al-insan itu ialah ad-dhahik. Kata'rifihi ay wa dhalika thabitun kata'rifihi kata'rifil insani
bidhahiki, dengan yang ketawa. Tak lihat tu ya? Boleh? Boleh. Itu rasam yang naqis. Ulama mutaqaddimin mengharuskan kita mentakrifkan secara rasam. Boleh. Tu selalu jumpa lah kita Hasyiah. Bila ada i'tirad tentang takrif ya. Dia kata betul. Hasyiah Hawashi pun kata, Muhasyi pun kata, ini adalah takrif secara rasam. Yang mana takrif secara rasam ini ulama mutaqaddimin mengharuskan dia. Habis, selesai i'tirad. Habis kemudian warasmur naqisu, habis tu au biha bil khassah ma'al jinsil ba'idi, beserta dengan jinsil ba'id. Atah baik kata bil khassati, ai warasmun naqisu bil khassati ma'al jinsil ba'idi ka ta'rifihi, ai wa dhalika thabitun ka ta'rifihi bil jismi dhahiki, dengan jisim yang ketawa. Tu dengan jisim yang apa? Yang ketawa. Jadi bil jismi, jisim apa dia? Jisim tu adalah jinsul ba'id. Dhahik apa dia? Dhahik itu adalah sebagai arad khas, maka dia panggil rasam yang naqis. Tu yang keempat. Yang terakhir, wa ammal lafzu wa amma ta'rifu bil lafzi, dan adapun ta'rif secara dengan lafaz itu, fahuwa, jawab bagi amma syartiyah, fatufa jawab, fahuwa ay fat ta'rifu bil lafzi itu ialah khabar ta'wil masdar, jadi khabar tubaddila, baddala yubaddilu tabdilan, ay tabdiluka. Tabdiluka ta'wil masdar, jadi khabar huwa tabdiluka, fahuwa tabdiluka al-lafza maf'ul bih tubaddila bilafdhin muradifin, dengan lafaz yang muradif, lafaz yang serupa. Muradifin sifat bagi lafzin, lafaz yang serupa. Lahu, baginya, bagi al-lafzi, ashharu, lahu, okey, dengan lafaz yang muradif, lahu ashharu minhu, lahu, baginya, bagi lafaz yang muradif itu terlebih masyhur ia lafaz yang muradif itu, minhu, daripadanya, daripada al-lafzi, daripada lafaz yang mu'arraf tadi. Tu ambil lafaz yang lebih masyhur, seperti ai wa dzalika thabitun ka ta'rifil ghadhanfari bil asadi, seperti kita mentakrifkan perkataan al-ghadhanfar itu bil asadi, dengan asad. Ta'rif bil asad, ba muta'allaq dia at-ta'rif. Ta'rif itu dia panggil sebagai syibih fi'il. Okey. Ta'rifil ghadhanfar idhafat masdar kepada maf'ul bihi. Habis. Senang tu. Tu. Apa lagi? Contoh kita kata Carlsberg. Carlsberg tu binatang apa? Carlsberg itu ialah khamarun. Khamarun lafaz yang masyhur. Carlsberg tak masyhur contohnya. Kiahlak lain. Macam lah. Adalah kita Asia, kita pekoh ke, kita pekoh selalunya. Kalau dia buat kataan tu tak difahami. Mesti Hawashi akan kata ai sekian-sekian. Ai sekian-sekian tu tarikh secara lafaz. Kalau dia buat secara lafaz lah. Kalau dia takrif betul-betul ya, secara rasam ataupun hak tu lainlah. Ini secara lafaz ai sekian-sekian. Habis. Tapi selalunya tu tafsir, selalunya hak tu tafsir lain, ni takrif. Selalunya hak tu tafsir, ni takrif. Wa muradul musannifi, dan bermula murad musannif al-musannifi mudhafu ilaih bil haddi, dengan katanya bil haddi war rasmi fil baiti. Wa muradul musannifi, ba tu kita ta'alluq bagi muta'allaq mahdhuf halah. Wa muradul musannifi tu ma'rifah dah, ma'rifah bil idhafah, idhafat dengan alif lam, idhafat dengan alif lam tu ma'rifah, idhafat dengan alif lam maka dia jadi ma'rifah. Hai hala kaunihi kainan bil haddi, hal keadaannya murad musannif itu adalah ia bil haddi, war rasmi itu fil baiti, pada bait, pada bait itu. Tu masih juga bertakluk fil baiti, pada bait
Itu at-tammani khabar murad. At-tammani iaitu haddut tam dengan rasam tam. Yang tadi kita bahas itulah, kita dah urai tadi tu. Okey, rasam dengan makna rasam tam, had dengan makna haddut tam. Kenapa? Bidalili ai wa dzalikal muradu kainun bidalili qawlihi. Dia jumlah, dia mahzufkan jumlah mubtada khabar. Bidalili ay wa dzalikal muradu ataupun wa dzalika muradul musannifi kainun bidalili qawlihi ba'da dzalikal madhkur. Dzalikal madhkur minal baiti itu wa naqisil haddi, kurungan lah, letak kurungan wa naqisil haddi ila akhirih, wa ataf wa naqisir rasmi, kurungan juga ila akhirih. Tu menunjukkan perbezaan. Selepas bait tu ada naqisil haddi wa naqisir rasmi. Sebelum tu tak sebut pun. Jadi tak sebut tu menunjukkan, dia panggil menunjukkan yang kedua itu menunjukkan yang pertama. Tu dia panggil, ada istilah dia. Ada istilah dia dalam balaghah tu. Iktifa sebenarnya. Asalnya iktifa. Dalam bab iktifa'un. Iktifa ni cukup memadai. Memadai cukup. Sebut hak tu faham hak lain. Tu betul lah iktifa. Dulu nak idah pun ada tak silap. Kalau idah ada dulu disebut iktifa, min babil iktifa. Bab al-iktifa. Al-iktifa ni cukup. Cukup dengan makna yang pertama itu sudah menunjukkan kepada makna yang kedua yang lain, walaupun dia tak sebut. Dulu kita bagi contoh lah. Okey. Ni min babil iktifa ni boleh ni. Iaitu dia sebut yang kedua al-haddun naqis dengan rasam naqis, itu merujukkan hak yang pertama itu adalah yang tam. Tanpa perlu sebut al-haddut tam warasmut tam, tak perlu. Apa? Betul lah. Warasmut tam ataupun tabur rasam tabul had, tak perlu. Sebab yang kedua itu sudah menunjukkan hak pertama tu apa dia. Tu mimba bil iktifa fi ilmi al-balaghah. Thumma qala wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faham ke tidak? Adakah ada masalah? InsyaAllah tu mudah-mudah ya Allah, pedih ni. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Ini satu lagi ya. Kita kata start pukul 7 kan. Tapi get ready lah sebelum pukul 7 tu. Kadang-kadang kita macam nak buat ke, sebab kita nak kerja masa, kita pun ada kerja lain. Kita lepas ni bukan duk relax ni. Lepas ni nak buat tesis sampai petang. Nak pening kepala. Jadi kita pukul 7 tu dengan makna kadang-kadang boleh jadi sebelum tu lah. 6.45 ke 6.50. Kadang-kadang tak tahu nak buat apa, duduk saja. Nak buat tesis kan, takut fadak pula. Takut terlupa pula. Jadi kita nanti esok-esok ni get ready lah. Lepas subuh tu kira get ready je. Get ready ikut phone dia. Kalau ada lah. Kecuali kalau tak ada, kita kabur lah. Ni kalau ada tu, ada lah. Ada dengan makna awal sikit daripada pukul 7. Okay. Supaya kita boleh bahas lebih sikit ataupun habis awal, kalau habis awal lah. Wallah.